Baginda Rasulullah bersabda, beribadah di waktu al-haraj kahijratin ilayyah, pahalanya sama dengan pahala orang berhijrah kepada aku, kata baginda Rasulullah. Beribadah di waktu haraj. Apa itu haraj? Haraj ini ikhtilatul haqq bil batil. Zaman kalau bercampur aduk antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, sehingga sukar untuk dipisahkan, itu namanya al-haraj. Makna al-haraj juga al-qatlu, pembunuhan. Ini hadis berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman akan berlaku kecelaruan antara yang hak dan yang batil. Di akhir zaman akan banyak berlaku pembunuhan. Kata Nabi, bila mana zaman itu terjadi, beribadah di zaman itu, zaman fitnah, ganjarannya sama dengan ganjaran orang berhijrah kepada aku, kata baginda Rasulullah. yakni ganjaran yang cukup besar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang akhir zaman. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya beliau bersabda, hadis menceritakan para sahabat duduk di sekeliling Rasulullah. Kemudian Nabi menceritakan tentang fitnah. Faqal, idza ra'aitan nasa qad marijat uhuduhum. Kalau kamu sudah melihat zaman di mana ahli zaman itu sudah tidak lagi menepati janji. Marijat uhuduhum. Janji-janji tak ditepati. Jadi omong kosong. Wa khaffat amanatuhum. Amanah tidak lagi ditunaikan. Wa kanu hakadha. Dan ketika itu berlaku, keadaan mereka hakadha, begini. Maksudnya begini apa? Gal syabbaka baina asabihi, kalau macam ni. Nabi mencantumkan dua jarinya kanan dan kiri macam ni. Maksudnya dah bercampur aduk dah, sukar untuk dipisahkan. Kalau itu yang berlaku, bermula daripada janji tidak tunaikan, amanah tidak disampaikan, dan keadaan sudah bercampur aduk antara yang hak dan juga yang batil, maka baginda Rasulullah SAW menggambarkan demikian. Seorang sahabat bertanya, kaifa af'al inda dhalik? Kalau zaman itu terjadi dan aku hidup di zaman itu, apa patut aku buat? Kata Nabi, kata sahabat. Nabi bersabda kepadanya dan kepada mereka yang hadir, ilzam baitak wamlik alaika lisanak. Duduk rumah, jaga mulut. Ilzam baitak wamlik alaika lisanak. Duduk rumah, jangan keluar kecuali bila mana perlu sahaja. Yang kedua, jaga mulut. Terkadang duduk rumah tak jaga mulut. Kalau duduk rumah tak jaga mulut, siapa boleh dengar orang bercakap dalam rumah? Kalau bukannya dengar hanya orang dalam rumah. Tapi akhir zaman, orang di rumah bercakap dalam rumah, satu dunia boleh dengar. Percakapan, tulis komen sikit dekat di punya Facebook, orang dekat London boleh dengar, orang dekat mana-mana boleh dengar, boleh tahu. Di akhir zaman, al-kidbah, satu dusta, hadza akan sampai ke ufuk. Subhanallah, Nabi bercakap waktu itu, bersabda masa itu, satu dusta sampai ufuk. Apa maksudnya sampai satu dusta sampai ufuk? Satelit itu di atas, di ufuk situ. Dustanya di bawah, tulis connect ke situ, sebarkan ke dunia. Sentral markasnya di atas. Sehingga penyebaran dusta itu melalui atas itu. Satelit. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap daripada hawa nafsu. Orang pun masa itu macam mana satu dusta boleh sampai kepada ufuk, katanya. Ya, merujuk kepada satelit yang dibuat oleh manusia untuk menyebarkan dusta.
dan berapa ramai orang tertipu dengan dusta. Faham tom? Gal ilzam baitak wamlik alaika lisanak. Duduk rumah, jaga mulut. Salah seorang sahabat Nabi ketika bercerita kalau fitnah itu berlaku bagaimana wa Rasulullah? Duduk rumah, jaga mulut. Kalau ada orang paksa untuk kami ikut terlibat dalam fitnah, kata Nabi, lebih baik engkau mati dibunuh daripada terlibat fitnah membunuh. Kun ka khairai ibnai Adam. Jadilah kamu salah satu anak Adam yang baik. Siapa anak Adam yang baik? Habil. Apa sebabnya? Qabil kata kepada Habil, la aqtulannak, aku bunuh engkau. Siapa kata? Qabil. Habil kata, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasatin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah. Kalau engkau hulurkan tangan engkau nak bunuh kepada aku tak akan hulurkan tangan aku bunuh engkau. Aku takut pada Allah. Yakni dalam fitnah berlaku perkelahian dan kecelaruan sampai kepada pembunuhan dan peperangan, duduk rumah, kalaupun sampai dibunuh lebih baik daripada terlibat fitnah membunuh kepada orang. Nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermulanya dengan apa? Al-haraj, kecelaruan di dalam hak dan juga batil. Fil hadis dinyatakan kaifa bikum, bagaimana kamu kalau hidup di satu zaman, idza fasada syababukum wa tagha nisaukum, kalau pemuda-pemudanya rosak, perempuan-perempuannya rosak. Kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu akan terjadi. Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan terjadi. Apa yang lebih teruk? Bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman, kamu tinggalkan mengajak kebaikan dan tinggalkan mencegah kemungkaran. Kata sahabat, adakah itu berlaku wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa yang lebih teruk daripada itu wahai Rasulullah? Bagaimana kamu hidup di satu zaman, kamu tengok, kamu cegah orang berbuat ma'ruf dan kamu perintah orang berbuat mungkar, atau kamu mencegah perbuatan baik dan memerintah berbuat jahat. Yakni khalas, sudah 180 derajat berbeza. Bukan lagi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, justru mengajak kemungkaran, mencegah kepada kebaikan. Kata sahabat, itu berlaku wahai Rasulullah. Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa yang lebih dahsyat lagi? Kaifa bikum idza ra'aitumul ma'rufa munkar wal munkar ma'ruf. Bagaimana kalau kamu hidup di satu zaman yang ma'ruf dilihat mungkar, yang mungkar dilihat ma'ruf. Kalau tadi mencegah kepada perkara yang mungkar, orang tahu itu mungkar tapi disuruh. Yang kedua ini, mungkar nampak ma'ruf, yang ma'ruf nampak mungkar. Orang berbuat baik dianggap penjenayah, orang berbuat mungkar dianggap pahlawan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhir zaman. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada fitnatul zaman dan tidak terbawa fitnah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bila mana berlaku hal yang sedemikian, patahkan pedang kamu, hancurkan busur panah kamu, supaya tak terdetik dalam hati nak ambil itu senjata. Itu pedang disuruh patahkan, suruh hancurkan supaya tak tajam lagi. Busur panah, talinya suruh potong-potong dan kayunya itu suruh patahkan oleh Nabi SAW untuk tidak terlibat dalam fitnah yang membawa pembunuhan kepada orang lain.